جعل الصلاة طريقة للمتقين وجعل فيها قرة أعين سيد المرسلين وركنا من أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة المحبين. الصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Tuan Imam kita, saf kepimpinan masjid, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Syukur pada Allah Ta'ala yang menjadikan ibadah salah jalan kepada orang-orang yang bertakwa, yang menjadikan ibadah salah qurrata a'yun sayyidil mursalin, penyejuk mata, penawar hati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian rasul. Wa ruknan min arkaniddin, satu rukun daripada rukun agama kita. Mudah-mudahan kitalah yang dikelompokkan di kalangan hamba-hambanya yang mendirikan salah dan tidak akan meninggalkan serta mencintainya sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi yang barakah ini, insya-Allah kita akan mengulang kaji tajuk yang terkaitan dengan bulan Zulhijjah, yang juga terkait juga dengan pengajian yang saya selalu bawa di surau ini, iaitu kitab Mukhtasar Sya'bul Iman, ringkasan cabang-cabang iman oleh Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitu pada cabang iman yang ke-25, tanda kesempurnaan seorang muslim ataupun orang beriman ialah mengerjakan ibadah haji. Ibadah haji ini rukun, pada masa yang sama adalah merupakan kesempurnaan iman. Ini disebut dalam kitab. Jadi bila sebut tentang haji dan juga umrah ini, dia berada pada satu bulan yang merupakan bulan terakhir dalam takwim Islam. Satu bulan terakhir dalam takwim Islam ialah bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah ini sudah tentulah banyaknya amal-amal yang telah ditunjuk oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Ia berdasarkan daripada kelebihan-kelebihan yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah hari di mana amal soleh yang masa itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada hari-hari ini, iaitu 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, walaupun jihad fi sabilillah, nak banding dengan jihad? Kata Rasulullah, iya, walaupun juga jihad fi sabilillah, kecualilah yang keluar berjihad itu adalah dengan jiwa dan hartanya, dan dia balik tanpa membawa apa-apa untuk dirinya. Jadi menunjukkan hari yang dicintai oleh Allah Ta'ala ni 10 hari ni, tuan-tuan. Dan kita dah berada di penghujung dah. Malam ni, hari ni dah masuk 9 Zulhijjah, 9 Julai, 9 Zulhijjah. Alhamdulillah, mudah kiraan tahun ni. Hari tasyrik pun senang kita kira, 10, 11, 11, 12, 13 Julai, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka dengan hadis ini menunjukkan Nabi bagi tahu kepada kita Allah Ta'ala sangat cinta bulan Zulhijjah ini. Jadi para ulama susun antara amal-amal yang sangat dituntut kita lakukan pada bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, sudah tentulah tingkatan amal yang paling tinggi ialah menunaikan sebaik-baik amalan. Apa dia sebaik-baik amalan? Iaitu menunaikan amalan umrah dan haji. Masya Allah. Kerana ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu umrah ke umrah berikutnya terdapat pengampunan dosa di antara keduanya. Satu umrah daripada umrah sebelumnya, di antaranya pengampunan dosa. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala yang selayak baginya melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan fadilat yang cukup besar, dengan ganjaran pahala dan balasan baik yang cukup besar, maka ulama meletakkan amalan nombor 1 dalam bulan Zulhijjah ini, ranking nombor 1 adalah siapa yang menunaikan haji dan umrah. Adapun kita yang telah pun meninggalkan haji pada tahun ini, telah menunaikan, bukan meninggalkan, telah menunaikan haji, ataupun belum lagi berkesempatan menjadi duyufur rahmat, maka adalah amalan-amalan yang boleh kita lakukan daripada 1 sampailah 9 dan juga 10 Zulhijjah. Dan saya tak sebut semua sebab kita dah pada penghujung, yang terkait dengan kita sahaja, iaitu pada hari ini berpuasa sunat pada hari Arafah. Dan penentuan 9 Zulhijjah itu sudah tentulah nanti ada yang kata semalam dah wukuf, hari ini diorang dah raya, kenapa kita nak puasa?
kan haram puasa pada satu hari raya tu. Itu adalah juga berpandangan macam tu. Jadi maka di sini pendapat yang muktamad dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan juga sebahagian pandangan ulama Malikiyah, mengatakan bahawa puasa sunat Arafah itu mengikut perkiraan ru'yah, melihat anak bulan Zulhijjah pada sesuatu negeri. Maknanya 1 Zulhijjah telah ditentukan, hari ini jatuh 9 Julai 9 Zulhijjah. Kerana setiap negeri mempunyai matlak masing-masing. Jadi Malaysia ni mengikut mazhab Syafi'i. Jadi pendapat yang diterjih dalam mazhab Syafi'i dan sebahagian pendapat dalam mazhab di kalangan ulama Malikiyah terpakai di negara kita, di Malaysia. Jadi semuanya ini Malaysia ke Jepun tu kan? Saudi. Malaysia semuanya ini dah tentulah Malaysia. Jadi situlah pandangan yang muktamad. Jadi mudah bagi kita. Hari ini sunat puasa. Dan saya pun tanya Haji Bali, tak payahlah sarapan hari ni kan. Ya memang pun kata muslimat hari ni puasa semua. Jadi dia sepakatlah tu. Jadi puasa pada hari ini masya-Allah besar sungguh pahala yang Allah nak bagi. Hadis daripada Abu Qatadah, dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya perihal puasa pada hari Arafah. Nabi pernah ditanya tentang puasanya pada hari Arafah. Kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, mafhumnya dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lepas ataupun setahun yang sebelum dan sesudahnya. Dosa kita yang tahun lepas, yang sebelum dan dosa selepasnya itu adalah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pahala besar tuan-tuan. Sebab tu kata ulama, kadang-kadang kita lebih lagi memahami tentang 10 malam akhir bulan Ramadan. Siapa di kalangan kita yang tak tahu kelebihan 10 akhir malam Ramadan? Tak ada tuan-tuan. Semua tahu betapa besarnya 10 akhir bulan Ramadan. Tetapi bahkan 10 awal bulan Zulhijjah itu adalah lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Padanya banyak amal-amal yang boleh kita lakukan. Sebab tu bila sebut ibadah haji, ia terkait dengan namanya ibadah jasad dan ibadah harta. Ulama bagi 4. Ibadah ni ada ibadah badan, yang keduanya ibadah harta, yang ketiganya ibadah jasad ataupun badan dan harta, yang keempatnya ibadah hati, iaitu ibadah qalbiyah, sangka baik dengan Allah Ta'ala, husnuzan billah. Jadi ibadah haji ni ulama kategorikan sebagai ibadah badan dan ibadah harta. Apa buktinya? Sudah tentu tuan-tuan nak pergi ke Mekah, nak tunaikan haji, mesti perlu kepada kos, perlu kepada duit, perlu kepada harta. Serupa kita nak bersedekah, mesti ada duit. Serupa kita nak wakaf, mesti ada aset, mesti ada harta. Kita nak bayar zakat, tentu kepada ibadah harta. Maka ibadah haji ni dia merangkum 2 jenis ibadah, bahkan 3 sekali, iaitu termasuklah ibadah hati. Apa saja yang kita lalui mesti sangka baik dengan Allah Ta'ala. Sampai di sana ujiannya besar tuan-tuan, maka sangka baik dengan Allah Ta'ala. Ini semua penting dan digabungkan para ulama. Maka kita perlukan kepada harta, kurang-kurang kemah-kemah pun kita 15,000, 20,000 mesti ada. Bagi yang selain daripada tabung haji muassasah ni tuan-tuan, lebih lagi 70,000. Semalam dah viral tu macam mana, itulah bahagian masing-masing lah. Benda sebenarnya telah dijelaskan, tetapi dah pilihan sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian kalau kita melihat ibadah jasad bagi haji itu, sampai di sana mereka akan melakukan manasik haji. Ada setengah TV di surau tu tuan-tuan, dia tunjuk kronologi ibadah haji, rukun-rukun haji satu daripada ihram, kemudian seterusnya sampailah tahallul selesai. Jadi itu jelas. Kemudian di antara sunnah yang besar yang seperti Tuan Imam kita mulakan pada pagi ini adalah bertakbir. Bertakbir ini sunatnya adalah lafzi bis-saut, lafaz dengan suara. Dia bukan kata takbir raya tu dalam hati, takbir raya tu senyap-senyap, tidak. Banyak zikir-zikir ini dituntut kita untuk lafazkan dengan suara. Maksudnya dibaca secara nyaring. Dan nyaring ni bukannya menjerit. Nyaring ni bukan melolong. Nyaring ni kita menzahirkan, melafazkan suara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi takbir ini adalah merupakan syiar kepada umat Islam, bagi syiar agama kita. Penting takbir.
Maka bilakah kita nak bertakbir? Bertakbirlah pada bila-bila masa dan hari-hari yang mulia di waktu siang ataupun malam, terutama selepas menunaikan solat fardu yang dikerjakan secara berjemaah. Ini takbir mursal atau takbir mutlak. Bila-bila tuan-tuan daripada 1 Zulhijjah tu takbir lah. Atas motor boleh takbir, siang boleh takbir, malam boleh takbir. Adapun takbir muqayyad, yakni takbir yang dikhususkan bagi mereka yang berada di tanah air. Kita lah ni hari ni yang dah pergi haji ke, yang belum pergi haji ke, kita diletakkan oleh Allah Ta'ala di tempat kita selain daripada berada di Mekah. Maka mereka yang berada di tanah air dan tidak mengerjakan ibadah haji pada tahun ini, maka takbir muqayyad, takbir yang dikhususkan itu bermula daripada subuh 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah hari ini 9 Julai hari Sabtu, subuh ini mulanya takbir muqayyad. Dan kemudian bagi mereka yang menunaikan haji, takbir bermula pada zuhur hari raya 10 Zulhijjah hari ini, zuhur lagi yang di Mekah. Dan kedua-duanya itu sama ada di Mekah ataupun berada di tanah air akan berakhir pada asar 13 Zulhijjah, hari tasyrik yang terakhir, bersamaan dengan hari Rabu. Jadi masuk siap-siap. Jadi alhamdulillah sepakat jemaah masjid ni nak takbir muqayyad hari ni. Sebab dulu saya ada terdengar satu cerita daripada satu orang yang masyhur, iaitu qadi di Kedah kan. Dia cerita zaman dulu pernah imam satu masjid di Al-Usta takbir muqayyad pada hari 9 Zulhijjah. Jadi para jemaah buat report polis. Kata dia imam membawa ajaran sesat, kata. Dululah, sekarang dah tak ada. Berlaku. Ni bukan siapa-siapa yang sampaikan, ceritanya orang yang terkenal, orang yang masyhur. Dia kata orang buat report polis kerana takbir pada 9 Zulhijjah, ajaran sesat imam ni. Lalu dibuat report polis, polis telefon qadi. Bila polis telefon qadi tu pun nasib baik polis tu tanya juga. Dia nak tanya betul ke? Jadi dah percuma lah dapat ilmu. Ya betul sebenarnya. Waktu tu lah. Tapi alhamdulillah mutakhir ni semua orang faham, maka diamalkan. Maka takbir muqayyad ini pakejnya 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. 9, 10, 11, 12, 13. 4 malam. Nanti maghrib pada hari Rabu nanti tidak disunatkan lagi sebab dah masuk 14 Zulhijjah. Dulu tuan-tuan tak jauh di tempat kita ada satu surau, dah semangat sangat 5 hari takbir ni kan, sedap takbir ni. Kena pula dia pilihan takbir style Piramli. Jadi dah sampai hari yang ketiga tu, hari tasyrik tu, maghrib tu dia takbir juga. Dia rasa seronok. Kemudian kawan belakang tu tegur dia, dah terhenti, cukup dah tu kan. Itu takbir muqayyad, ada waktu yang dikhususkan. Maka lafaz takbir ni tak perlu kita sebut, dia serupa macam takbir raya kita baru ni. Dan tiap-tiap tahun pun begitulah, dan imam kita baca tadi dah jelas kan? Baik. Kemudian antara amalannya yang khusus iaitu nanti esok menunaikan solat sunat Idul Adha. Masya-Allah, dekat dah kita ni. Dan solat sunat Idul Adha ni afdalnya ditunaikan secara fi jamaah, secara berjamaah. Adapun nak sembahyang seorang boleh. Dulu PKP duduk seorang rumah, bujang kan, tak ada partner, adik-beradik tak ada, sembahyang seorang. Nak pergi masjid tak boleh, jumpa orang tak boleh, sembahyang seorang boleh. Tetapi yang afdalnya, sunnahnya itu sembahyang secara berjamaah. Dan ditekankan sungguh oleh Nabi SAW. Dan solat sunat Idul Adha ni bukan solat saja, dengar khutbahnya sekali. Jangan lepas sembahyang cabut. Saya perhati juga dalam berapa tahun ni, raya haji lah, raya puasa pun sama, dia sembahyang je. Lepas sembahyang tu dia berderu, motor start enjin semua tuan-tuan. Sunnahnya di mana? Maka duduklah sekejap. Khutbah raya ni nak cerita tentang Idul Adha tu sendiri, bukan cerita tentang lain pun. Baik, apabila kita sembahyang ini, Nabi SAW selalu melakukan solat pada kedua-dua hari raya secara berjamaah, dan tidaklah baginda pernah meninggalkannya sejak daripada disyariatkan sehinggalah Nabi SAW wafat. Maka hukumnya sunat muakkad, sangat dituntut.
Jadi pakat-pakatlah bagi tahu adik-beradik kita, isteri kita, anak-anak kita, siap-siap elok kemah, baju cantik-cantik pagi tu sembahyang raya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin dan muslimat, lelaki dan perempuan, bukan lelaki saja, untuk melaksanakan solat sunnah Aidil Adha. Bahkan wanita yang dalam keadaan haid sekalipun diperintahkan untuk hadir tetapi tidak melaksanakan ibadah tersebut. Ini mengikut kat tempat lah tuan-tuan, kawasan itu sendiri. Baik. Dan kemudian selesai. Cumanya kaifiat solat sunnah Aidil Adha ni dia berbeza lah dengan solat-solat kita seperti yang biasa. Dan yang zahirnya adalah niatnya paling jelas, rukunnya niatnya. Dan keduanya iaitu di antara kaifiatnya lah takbir. Pada rakaat pertama disunatkan sebelum tu kita nak baca surah apa? Surah Qaf. Kalau tak nak baca surah Qaf boleh baca surah Al-A'la. Tak baca surah Al-A'la boleh baca surah Al-Kafirun, boleh baca. Tak boleh baca agak, bacalah surah apa pun, tak ada masalah. Rakaat yang kedua boleh baca surah Al-Ikhlas, paling kurang pun kita boleh baca surah Al-Ikhlas. Ini sunnahnya dalam mazhab Syafi'i. Dan takbir yang pertama, takbirnya adalah sebanyak 7 kali, tak termasuk takbiratul ihram. Betul Ustaz? Tak termasuk takbiratul ihram. Dan rakaat kedua iaitu takbir sunatnya adalah 5 kali. 7 rakaat pertama, sunat yang kedua 5. Jadi cuma persoalannya nanti imam kita akan bagi taklimat. Biasanya lah, lazimnya imam kita akan bagi taklimat kaifiat solat sunat Aidil Adha, nak bagi tahu jemaah ni setahun sekali ni, setahun 2 kali ni, berbeza niat ni. Baca niat. Kemudian nanti takbir. Cumanya adalah berlaku setengah tempat. Biasalah imam kan, kadang-kadang dia bukan tak tahu, cuma kadang-kadang setahun sekali dia jadi tak biasa. Ataupun imam tu digantilah seminit dengan imam lain. Imam yang sepatutnya imam satu, tiba-tiba imam satu sakit perut, Allah tak bagi dia taufik, kekuatan dia nak jadi imam, maka lepas tu tiba-tiba imam interim nanti, imam yang bidan terjun naik. Jadi dia pun tak berapa kemah lagi, takbir dia tak jelas. Jadi dia sembahyang tuan-tuan, dia tak takbir 7 kali tadi. Jadi kalau berlaku keadaan tu nak buat apa? Nak buat apa tu? Kalau kita lah jadi imam, Allah terlupa pula, dah sampai surah dah baca dah, kan? Terlupa takbir 7 kali. Ataupun dia ingat, kemudian rakaat kedua dia terlupa pula takbir 5 kali. Agak-agak kita nak buat apa tuan-tuan? Ada setengah tempat tu dia ambil jalan mudah aja imam dia. Dia dah panik tuan-tuan, dah berpeluh dah kan. Orang pun dah bising bunyi-bunyi belakang tu. Jadi dia pusing belakang kat jemaah, dia kata, tuan-tuan semua, kita sembahyang semula lah ya. Senang cerita macam tu lah dia kata. Kita sembahyang balik lah, kita mula semula. Sebenarnya dari segi hukum, teruskan saja. Sebab takbir 7 kali dan 5 kali tu kita balik pada asas dia. Hukum fiqah dia apa? Kategori apa sunat tu? Sunat hayat. Bila sunat hayat ni, tak sunat kita ganti dengan sujud sahwi. Dia tak sama saiz. Sunat abad tu besar, sunat sujud sahwi tu juga besar, sama padan. Supaya macam kita tertinggal rukun. Tinggal rukun dalam solat, kita tak boleh tampung semata-mata dengan sujud sahwi, tak sama saiz ni. Sepana tu dengan tak sama saiz. Sebab rukun ni besar, sujud sahwi tu kecil, jadi tak kena. Jadi kena ganti rukun dulu, kemudian tampung dia, maknanya perbaiki dia dengan sujud sahwi. Kerana perbuatan kita bukan kerana nak ganti, tetapi kerana terlupa, itu saja. Maka sunat hayat ni tak sunat apa-apa nak ganti. Serupalah, nak bagi mudah faham, kita tak baca surah dalam solat, ataupun kita rukuk kita tak baca tasbih subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, tak baca. Ataupun kita sujud kita tak baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sah tak solat kita? Sah, sebab rukuk dan sujud itu rukun fi'li. Dia bukan rukun qauli, tetapi tak dapat pahala kita. Sebab pahala bacaan itu Allah nak bagilah, sunat-sunat ni. Maka kalau takbir hayat tadi, takbir 7 kali 5 kali, in case kalau imam terlupa, maka teruskan saja. Tapi tuan-tuan payah kan masyarakat kita ni. Oh, kalau imam tak baca tu kan dia balik bising jadi cerita pula kan. Tak puaslah sembahyang hari ni. Tak ada takbir lah, tak cukup takbir.
Dah terang dari hukum fiqh kata tak apa, sunat ayat imam terlupa dimaafkan terus saja, sah semayang tadi. Tak puas hati kata, tak lengkap lah raya kita tahun ni, sudah. Kalau dia kata rasa tak sempurna lah, menong lah imam tu kan, tobat dia tak jadi imam dah, tuan-tuan, mengajuk dia. Orang kampung semua kata apalah imam dia tak belajar ke? Bukan tak belajar, tuan-tuan. Nabi SAW dalam hukum bab kita tak cukup rakaat pun, Nabi SAW juga menunjuk cara 2 kali. Nabi antara ada juga Nabi SAW terlupa bilangan rakaat, ada juga dalam hadis menceritakan dalam bab lain lah. Maknanya Nabi nak tunjuk cara manusia ni manusia lah. Imam dulu tak serupa imam sekarang. Imam-imam dulu steady, tuan-tuan, bangun pagi, pergi kebun, lepas tu siap-siap. Tak ada masa dia rapam kan? Ada masa dia nak minum kejap, baca surat khabar. Macam saya ingat arwah atuk saya kan, memang dia punya rutin wajib dia pergi kedai apa, roti canai, baca surat khabar dulu. Sekarang dia punya himpunan surat khabar kat rumah tu. Kita kalau cucu-cucu balik tengok surat khabar penuh tu. Sekarang dah tak ada lah surat khabar. Dah zaman tu dah tak ada lah surat khabar tak tu kan. Surat khabar penuh kat rumah tu kumpul. Yang mana ada nak ambil surat khabar tu balik kampung, Tok memang simpan. Tapi semua utusan Malaysia je lah. Lain tak ada, tuan-tuan. Jangan haraplah yang lain. Utusan tu wajib. Jadi imam sekarang dia sibuk, buat part time ni, buat ni. Semua dia buat imam sekarang. Sebab tu kadang-kadang ada panduan supaya imam ni tak terbabas. Maka adalah selalu ingat mengingat, saling kita nasihat-nasihati dan ingat mengingati, insya-Allah. Baik. Kemudian ibadah apa lagi? Ibadah yang kita nak lakukan nanti pada 10, 11, 12, 13 iaitu menyembelih korban. Menyembelih korban ni adalah merupakan amalan ibadah pada hari raya 10 Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Kerana Rasulullah mengatakan hari tasyrik adalah merupakan hari penyembelihan haiwan korban. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya ini disunatkan kepada kita. Bahkan Nabi SAW, kalau kita nak tahu kisah dia, ada beberapa riwayat hadis menceritakan Nabi sembelih 2 ekor kibas. Ada sebagai riwayat menceritakan Nabi SAW sembelih 100 ekor unta. Ini menunjukkan hujah, menunjukkan kepada kita betapa kayanya Rasulullah SAW. Nabi sembelih 63 ekor unta, kemudian dia bagi pisau sambung pada Sayyidina Ali, sambung 37 ekor unta. Menjumlahkan ia 100 ekor unta. Sebab orang menggambarkan Nabi kita ni miskin, tuan-tuan. Tengok rumah Nabi kecil je, tengok katil Nabi tak padan dengan katil kita kan, macam-macam jenama. Betul. Para tabi'in tak sempat jumpa Nabi SAW, lalu berjumpa dengan sahabat Nabi, sahabat tabi'in. Tabi'in tak sempat jumpa Nabi, tapi sempat bersama dengan sahabat. Lalu dia nak tahu bagaimana keadaan Nabi, bagaimana perihal Nabi, dia tanya sahabat. Macam itulah kita ni, kedudukan kita macam itulah. Nabi SAW dah wafat. Bila Nabi dah wafat, tinggal sahabat. Orang yang tak pernah jumpa Nabi, itu tabi'in, dia akan jumpa sahabat nak tahu Nabi macam mana. Dia bergurulah dengan sahabat, tanya sahabat. Bila mana para sahabat dah mati, tinggal tabi'in, tabi'in tanya pada tabi'in pula. Dan kemudian seterusnya kita ni hampa pun tak ada. Maka sebab tu Nabi kata, Nabi tinggalkan para ulama. Jadi nak kenal Nabi, tanyalah ulama. Kerana ulama lebih kenal Allah Ta'ala, dan dia buat apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Jadi bila tabi'in tak pernah jumpa Nabi, nak tahu tentang rumahnya Rasulullah, maka sahabat angkat tangan. Kalau kamu mengangkat tangan kamu, pasti tangan kamu akan mencecah bumbungnya Rasulullah SAW. Menunjukkan betapa rumah Nabi sangat-sangat sederhana. Maka orang membuat kesimpulan Nabi kita ni miskin, rumah dia kecil. Maka Nabi nak bagi tahu kita apa? Nabi nak tahu kita, kekayaan seseorang itu tidak digambarkan dengan betapa besarnya rumahnya. Kekayaan seorang itu tidak digambarkan dengan betapa megahnya pakaian kemewahannya. Tetapi kekayaan seorang itu digambarkan dengan pengorbanan cinta dia kepada Allah Ta'ala. Ini semangat korban kita ni. Bagaimana Rasulullah mengorbankan 100 ekor unta, menunjukkan betapa besarnya cinta Rasulullah SAW. Menunjukkan betapa kayanya Rasulullah SAW. Kalau convert dengan ringgit kita, 100 ekor ni Masya Allah, tuan-tuan, dia jutawan sangat pada hari ini. Maka ini bukti Nabi SAW seorang yang kaya. Maka dengan ini kita kata menyembelih korban adalah sunat muakkad yang sangat dituntut dalam agama kita. Dan ia berlaku pada hari-hari yang disebutkan tadi.
Adapun hari tasyrik sebagai tambahan. Apa makna hari tasyrik? Hari tasyrik ini hari-hari yang diharamkan berpuasa, kerana ia juga diistilahkan sebagai hari makan dan minum serta mengingati Allah. Ini kita ingat mudah. Dia takrifan dia banyak. Hari makan dan minum serta mengingati Allah. Sebab tu haram puasa pada 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah haram umat Islam berpuasa. Jelas ya? Jangan kata satu hari raya saja. Hari tasyrik juga haram berpuasa kerana namanya hari makan dan minum. Dan ia merupakan hari raya bagi orang yang menunaikan haji. Pada hari itu telah selesai mereka melakukan para ibadah manasik haji, wukuf, jamarat dan tahlul, dan hari sembelih hari ketiga. Dan kata Rasulullah, semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan haiwan korban. Ini tambahan sajalah, tak perlu kita panjangkan. Dan dari segi bahasa, dari segi lughah, makna tasyrik itu diantaranya kerana hari-hari tersebut daging-daging korban dipanaskan di bawah terik matahari. Itu dia punya cerita dia. Baik, sikit tuan-tuan, kita ringkaskan. Kemudian kalau sebut tarwiyah semalam, hari tarwiyah 8 Zulhijjah. Okey. Baik, pada hari itu diantaranya disunatkan kita berpuasa berdasarkan beberapa riwayat hadis. Antaranya hadis, walaupun sebagai ulama mendhaifkan hadis itu, tetapi dari segi fadhil amal boleh kita beramal. Dan yang keduanya, puasa kita semalam adalah berdasarkan pada keumuman hadis perintah Rasulullah supaya sunat berpuasa sepanjang 10 hari awal Zulhijjah tu. Jadi kita puasalah. Maka kita cuma nak tahu sikit lah tarwiyah ni datang daripada mana ni, kisahnya, sejarah tarwiyah ni. Ulama bagi dua cerita. Yang pertama, tarwiyah ini apabila jemaah haji berihram dan akan menuju ke Mina dan bermalam di situ, dan kemudian esok harinya mereka akan menuju ke Arafah, ke padang Arafah. Dan ketika di Mina malam itu, para jemaah akan mempersiapkan bekalan air untuk mereka bawa ke Arafah untuk berwukuf di Arafah. Mereka sediakan di Mina bekalan air untuk bawa berwukuf di Arafah. Maka perbuatan mempersiapkan air itulah diistilahkan dengan yatarawwamun. Itu dia asalnya. Maka panggil tarwiyah. Mempersiapkan air di Mina tu, bekalan air satu. Yang keduanya, tarwiyah itu adalah disebabkan, ini peristiwa cerita besar lah, apabila Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS untuk sembelih anaknya Ismail. Maka ketika itu dalam mimpi diwahyukan. Ini kita kata nanti mimpi para Nabi macam mana. Apabila dalam mimpi diwahyukan oleh Allah Ta'ala agar sembelih anaknya Ismail, maka Nabi Ibrahim seharian baginda berfikir dan tertanya kepada dirinya. Dia tidak argue, dia tidak ingkar, dia tidak melawan. Biasa sifat manusia akan tertanya-tanya, tetapi dia tak tanya pada orang, dia tanya pada dirinya sendiri. Terfikir dan tertanya, adakah perintah tersebut datangnya daripada Allah ataupun syaitan? Pasal suruhannya besar, bukan sebelum sembelih unta. 86 tahun, Masya Allah, 86 tahun Nabi Allah Ibrahim tak ada anak, tuan-tuan. Akhirnya pada umur 86 tahun Allah kurniakan dia anak. Sebab tu doa siang malam Nabi Ibrahim minta pada Allah Ta'ala supaya Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Minta pada Allah Ta'ala bagi anak yang salih, bagi anak yang salih. Umur 86 tahun baru dia dapat anak. Ini satu kisah inspirasi yang cukup besar bagi anak orang muda hari ini. Kalau belum dikurniakan zuriat, maka bacalah kisah Nabi Ibrahim AS. 86 tahun sudahlah mendapat anak, meningkat remaja, kemah, elok, comel, tuan-tuan. Dalam mimpi Allah wahyukan supaya dia sembelih anak dia. Maka dia tertanya-tanya, perintah Allah ataupun suruhan syaitan, gangguan syaitan. Maka kata ulama, tertanya-tanya itulah diistilahkan sebagai yurawi, di wazan yurawi, dan itu adalah disebabkan 8 Zulhijjah dinamakan dengan tarwiyah. Tertanya-tanya, tarwiyah itu 8 Zulhijjah. Baik, selesai itu. Kemudian kelebihan Arafah cukup besar. Kelebihan Arafah, nawaitu sauma Arafata sunnatillah ta'ala, sunat puasa hari Arafah. Hari inilah 9 Zulhijjah. Dan riwayat hadis menceritakan banyak sungguh kelebihan Allah nak bagi. Dan yang masyhurnya itu diampunkan dosanya sebelum dan selepasnya pada hari Arafah yang kita bacakan tadi. Baik.
Kemudian kalau kita melihat ibadah haji pun begitu jugalah dan sebagainya. Tak sempat kita nak bincang pagi ni. Cumanya kalau kita lihat khutbah semalam kita Al-Hajj wa Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maknanya besar Arafah ni, hadis riwayat Imam Tirmizi. Dia terletak pada rukun yang kedua, iaitu berwukuf di Arafah. Berwukuf di Arafah. Sebab tu seperti yang kita dengar di khutbah semalam, signifikan Arafah ni besar lah, mengingatkan kita tentang cabang iman kita, iaitu pada hari Allah kata qulillahu yuhyikum, katakanlah Allah yang hidupkan kamu, summa yumitukum, kemudian Allah yang matikan kamu. Kejap ke, lama ke, muda ke, tua ke, bila Allah kata hidup, hidup. Kemudian Allah kata aku matikan kamu, dalam keadaan kita tak tahu. Summa yajma'ukum, dah mati kemudian dikumpulkan kita ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat, la raiba fihi. Ini di padang mahsyar, mengingatkan kita keadaan panasnya di padang mahsyar yang bersangatan, dan ketika itu tak ada apa melainkan bekalan amal soleh kita nak bawa, dan juga syafaat kita nak tunggu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat juga bukan selain daripada Rasulullah, syafaat malaikat pun ada, syafaat orang soleh pun ada, yang kita akan sebutkan pada kuliah kita akan datang insya-Allah. Dan kesemuanya ini adalah pemberian daripada Allah Ta'ala. Sebab tu semua rukun-rukun ini mesti buat. Sekiranya tertinggal maka terpaksalah tertinggal satu rukun atau tidak mengikut syaratnya, maka umrah dan hajinya tidak sah, batal. Sebab tu nanti kalau korban, kadang-kadang kalau kita tak betul-betul rapi ilmu kita tentang fiqh korban ni, kadang-kadang korban kita boleh jadi sedekah biasa saja. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah saya fikir kebanyakannya kemahlah surau masjid biasa dia akan buat taklimat, mesyuarat, berbincang sebagainya kan. Cuma kadang-kadang bila yang tertentu, sebab tu nanti dia kata tak bolehlah, rugilah, mahal ni lembu ni, 5,000, 6,000, 7,000 seekor ni. Dia bukan kira rugi tuan-tuan. Ibadah yang besar seperti haji pun, kalau tak ikut rukun dan tak ikut syaratnya, maka batal haji dan umrahnya. Maka ini belanja lagi besar. Jadi di sini kita kena melihat betapa agama tak kira berapa kos yang kita nak keluarkan, berapa duit kita nak keluar, tetapi melihat kepada hukum fiqah tu. Maka ini fardu ain kita sebut, kena kita betul-betul mengajilah sebutkan perkataan ini. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, suka saya nak bawa sedikit tentang sejarah korban secara ringkas. Kalau kita melihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnata abikum Ibrahim. Korban ni adalah sunnah bapa kamu. Korban adalah sunnah bapa kamu Ibrahim alaihi salam. Maka sunat kita berkorban. Setiap tahun sunat kita berkorban. Dan sejarah korban ini bermula apabila satu malam Nabi Ibrahim AS bermimpi. Dalam surah As-Saffat ayat 102, Nabi Ibrahim bermimpi bahawa ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Kata dia apa? Azbahuka. Kata dia, wahai anakku sayang, aku bermimpi, aku melihat dalam mimpiku aku sembelih kamu. Fanzur maza tara. Apa pendapat kamu? Ayah. Dialog ayah dan anak. Rakam dalam surah As-Saffat ayat 1-2. Wahai anakku sayang Ismail, 86 tahun baru dapat Ismail tuan-tuan. Dah lah 80 tahun baru dapat Ismail, tengah nak elok besar tuan-tuan, Allah perintah dia sembelih anak dia. Lalu dia kata, wahai anakku sayang, aku mimpi aku sembelih kamu dalam mimpi. Apa pendapat kamu? Maka daripada inilah bermula titik tolaknya peristiwa korban ni tuan-tuan, syariat korban ini. Maka kalau kita melihat pertama sekali mimpi para anbiya itu namanya mimpinya adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Adapun mimpi kita manusia ni bahagi tiga. Pertama, mimpi gangguan syaitan. Tidur-tidur tuan-tuan pukul 2 pagi terjaga, takut, berpeluh-peluh, mimpi buruk, mimpi yang menakutkan. Maka itu adalah mimpi daripada gangguan syaitan. Maka ulama ajar kita bangkit tuan-tuan, ludah ke kiri, dan bacalah doa minta lindung daripada Allah daripada syaitan. Antaranya, Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa min sayyidil ahlam. Aku minta lindung dengan engkau wahai Allah daripada jahat kerjanya syaitan dan juga mimpi yang buruk. Jangan bangun terkejut gitu saja. Itu gangguan syaitan. Dan mimpi buruk, mimpi jelek ni syaitan, mainan syaitan. Ataupun doa yang lebih panjang lah kita akan sebut.
Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syaitan. Ya, wa in yahdurun. Buat sikit bacaan. Yang keduanya, mimpi itu adalah mimpi ilham daripada malaikat. Mimpi yang baik-baik, khabar yang gembira, istikharah. Kita istikharah, tuan-tuan, dapat benda yang baik. Itu ilham daripada malaikat. Adapun para nabi namanya wahyu. Yang ketiganya, biasanya mimpi manusia seperti kita adalah kerana kerja-kerja kita di waktu siang sebelum tidur tak selesai. Sebab tu ulama kata jangan kita terlalu memikirkan dunia yang besar ini kerana akal kita tak mampu bawa. Kita mesti fikir tentang dunia kita, mesti fikir. Tetapi jangan terlalu memikirkan dunia kerana nanti terbawa dalam mimpi. Kan dalam mimpi kan terjaga sebut benda ni, sebut nama orang ni. Tapi jangan sebut nama perempuan. Panjang cerita tu tuan-tuan. Sebut nama Hayati ke apa kan. Sudah kata. Bini nama Fatimah, dia sebut nama Hayati. Jawablah kita mimpi kerja-kerja yang tak selesai siang tadi. Jadi panjang cerita dia. Jadi mimpi para nabi ni wahyu. Mimpi Ibrahim ni adalah wahyu. Ini perintah Allah Ta'ala. Lalu apabila dia mimpi, maka dia kata kepada anak dia nanti. Kemudian apabila dia mendapat perintah itu, kata Ibrahim kepada anaknya, intalik, jom kita bertolak. Lalu dia membawa tali dan juga pisau. Maka dia kata kepada anaknya Ismail, kita akan melakukan korban, kita akan melakukan korban kerana Allah. Lalu dibawa anak dia ke kawasan yang kita sebutkan di lereng Mina, bukit-bukit di Mina. Sebab tu hari ini jarang orang nak tanya sejarah. Kalau pi ziarah ke umrah haji, jarang orang nak tanya di mana tempat berlakunya kisah Nabi Ibrahim nak kena sembelih. Jarang orang tanya. Ada tanya, ada, tapi jarang. Kalau tak tanya, memang tak ada cerita. Sebab tu tempatnya di sana. Tuan-tuan akan melihat nanti. Di lereng di Mina itu ada satu tempat sejarah nak disembelih, dibawa Ismail tu ke situ untuk disembelih. Dan apabila sampai di kawasan Bukit Bekau, Ismail tanya kepada ayahnya, wahai ayahku, di manakah korban yang kita nak sembelih ni? Tak ada. Ayah dia kata kita nak lakukan korban kerana Allah. Ayahnya tak bohong, ayah dia cakap betul. Kita nak korban kerana Allah. Dia tak sekata nak korban apa. Lalu apabila sampai di sana, dia tanya, wahai ayahku, di manakah korban yang kita nak sembelih? Lalu inilah yang surah Safat ayat 1-2. Kata ayah dia kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku sayang, aku melihat dalam mimpi aku, inni azbahuka. Aku sembelih kamu. Fanzur manzatar. Apa pendapat kamu? Masya Allah, ni pertanyaan ni bukan biasa-biasa. Maka Ismail menjawab kepada ayahnya, kata dia, qala ya abati, kata Ismail, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang telah Allah perintahkan. Buat saja. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan kamu akan mendapati aku di kalangan orang-orang yang sabar. Ni. Rasa saya tak ada dalam sejarah dunia, peradaban dunia, seorang anak boleh jawab macam ni pada ayah dia. Nanti kan, tuan-tuan balik rumah kejap lagi, jumpa anak sulung tuan-tuan. Ni pagi lagi kan. Dia pun tak jumpa kita pagi tadi. Kita terus pergi masjid dia, kejut-kejut, biarlah dia sembahyang, mak dia kejut. Kan balik, kata ke anak kita, wahai anakku, malam tadi ayah mimpi sembelih kau. Apa pendapat kau? Agak-agak anak kita jawab apa? Dia tak jawab tuan-tuan. Dia cari nombor telefon hospital Tanjung Rambutan. Ni ayah aku, dia pahal jangan sembelih. Tapi tidak Ibrahim. Maka kata Ismail, ya abati if'al ma'tumar. Apa yang telah Allah perintahkan buat saja. Kamu akan melihat aku insya-Allah di kalangan orang-orang yang sabar. Maka dengan jawapan itu, kata pengarang, lihat bagaimana mereka berdua bersegera dengan melaksanakan suruhan Allah. Tidaklah sebahagian manusia zaman sekarang banyaknya meninggalkan perkara wajib, solat, zakat dan lain-lain. Dan ada ramai juga yang mempelajari ilmu fardu ain untuk dia tahu suruhan Allah dan larangan Allah. Dan ramai juga yang tidak belajar fardu ain dan dia tak tahu tentang suruhan Allah dan tak tahu apa larangan Allah ke atasnya. Dan dia mengabaikan pelajari ilmu fardu ain. Kata ulama, dialah orang-orang fasik. Sebab ilmu fardu ain ni wajib. Bila tak buat benda wajib, dia boleh jadi fasik. Mudah saja sifir dia. Maka kata Ismail kepada Nabi Ibrahim apabila dia kata buat saja wahai ayahku, maka sebelum itu kata Ismail,
dia pesan kepada ayah dia dengan kata-kata yang sangat meruntun jiwa kita umat. Kata dia, ikatlah aku dengan kuat supaya aku tidak bergerak. Dia tak minta talian hayat, tuan-tuan. Dia tak minta rayuan kepada sang ayah, wahai ayah, lepas sekali Allahnya. Nak sembelih, tuan-tuan. Dia kata kepada ayahnya Ibrahim, ikatlah aku dengan kuat supaya aku tidak bergerak. Macam kita lembu ni, tuan-tuan, kalau kita ikat ni, dia kemas supaya lembu tu tak bergerak. Tapi jangan ikat semua, kena lepas sebelah kaki dah. Dan kemudian dia kata lagi pada ayah dia, dan jauhkanlah baju kamu supaya tidak tertumpah darahku di bajumu. Masya Allah. Bukan dia nak merayu, tuan-tuan. Dia kata, jauhkan baju kamu supaya tak tertumpah darahku di baju kamu. Kerana apa? Kerana kalau tumpah darahku di atas bajumu, ibu akan melihat dan pasti dia merasa sedih. Siti Hajar, dia teringat mak dia. Tengah nak sembelih, dia teringat mak dia. Dia teringat cara macam mana? Perintah tetap dijalankan, sembelihlah ayah aku, tetapi jangan kena darahku pada bajumu. Nanti kalau mak tengok, mak nanti akan sedih. Ini sifat ibu. 86 tahun baru dapat anak. Dapat kena sembelih. Anak kata sembelih aku, tapi baju jangan kena darah. Lagi mak sedih. Dan lalukanlah pisau dengan cepat di leherku supaya ringan kematianku. Cepat. Sunnah kita ni, sebab tu ihsan dengan binatang ni penting. Pisau mesti tajam, ihsan tu kena jaga. Kata Ismail, lalukanlah pisau dengan pantas supaya kematian ini menjadi lebih ringan bagiku. Bukan main-main, tuan-tuan sembelih. Tak percaya, tuan-tuan ambil pisau sejuk tu letak ke leher, takut. Lalu dengan cepat. Jangan buat tu. Itu tambahannya macam-macam. Kata ustaz suruh test pula. Dan apabila engkau pulang nanti, kirimkan salamku kepada ibuku. Dia suruh kirim salam kat Siti Hajar, kirim salam kat mak. Sembelih ayahku, pastikan jangan kena darah di bajumu. Lalu kalah pisau dengan supaya kurang kerana ringan kematianku, tak mau rasa sakit yang lama. Lalu nanti balik kirimkan salam kepada ibu. Masya Allah. Mana nak dapat seorang pemuda remaja macam ni hari ni, tuan-tuan? Tidak ada, tidak akan jumpa. Tetapi inilah semangat yang kita nak bawa pada diri kita. Betapa bila perintah Allah itu diperintahkan, maka lakukanlah dengan sepenuh jiwanya, tanpa banyak bicara. Kadang-kadang perintah Allah kepada kita ringan-ringan saja, tetapi kita banyak berkata-kata, berkira-kira, bersyarat-syarat kepada Allah. Bila Allah kata pada Nabi supaya perintahkan kita datang untuk imarahkan masjid, kita berkira-kira, terlalu banyak berkira-kira. Tidak, pada semayang itu disembelih. Dan apabila bukan kita saja nak menangis mendengar kisah ini, apabila mendengar kata-kata anaknya, maka Ibrahim menangis dan mengucup anaknya Ismail. Menangis Ibrahim alaihissalam dan mengucup anaknya Ismail, lalu dia berkata, kamu adalah bantuan yang baik untuk melaksanakan suruhan Allah. Maka di sini kita melihat, kemudian Ibrahim telah melalukan pisau di atas leher Ismail, tetapi pisau tidak menyembelih. Kata Mujahid, anak murid kepada Ibnu Abbas, pisau itu terbalik. Lalu apabila Ibrahim melalukan pisau terbalik, kata Ismail, apa yang telah berlaku dengan kamu? Kata Ibrahim, pisau terbalik. Lalu kata Ismail, tikamlah. Bukan kata ini peluang, alhamdulillah pisau terbalik. Tak ada, tuan-tuan. Tikamlah, kata dia. Nak suruh juga ayah dia ikut perintah Allah ni. Dan dengan izin Allah, pisau itu tidak memotong apa-apa. Ini membuktikan bahawa Allah Maha mencipta segala sesuatu. Maka sebab itulah kemudian dihadirkan malaikat membawa kibash menggantikan kepada sembelihan Ismail alaihissalam. Sebab tu kata Rasulullah, sunnata abikum Ibrahim, korban adalah sunnah bapa kamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka insya-Allah nanti kita akan tengoklah, ada masa buatlah bacaan sedikit tentang sunat-sunat korban, apa ihsan-ihsan yang kita nak lakukan. Mudah-mudahan saya mendoakan kita semualah, para jemaah yang hadir pada hari ini, kita dapat menunaikan semua ibadah khusus bermula daripada hari ini, kemudian korban, kemudian solat sunat dan sebagainya, dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa mendoakan para jemaah yang berada di sana untuk mereka mendapat haji yang mabrur. Ini doa kita makbul belaka, tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu alam. Aku li qauli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu.